Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat petang diucapkan kepada rakan-rakan kita. Hari ini hari Jumaat. Hari ini dah hari Jumaat 16 April 2021 bersamaan dengan 4 Ramadan 1442 Hijrah. Alright, so seperti mana yang kita janjikan, hari ini kita akan bersiaran bersama dengan saya dan dua orang ahli panel yang kita jemput untuk membicarakan satu topik yang menarik, okay? Topik yang dipanggil contemporary, topik semasa yang akan kita bercakap tentang PKP. PKP. So hari ini memanglah semua orang akan bercakap tentang COVID-19, pasal PKP, pasal SOP, pasal sikap dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita bincang-bincangkan pada petang ini. Alright, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang sudi untuk dengan saya. Okay, sebelum saya untuk mengundang dua orang ahli panel kita yang sebenarnya sudah ada di sebalik tabir. Okay, dah ada di sebalik tabir. Jadi kita tunggu dulu sebelum kita mengundang mereka untuk tampil bersama dengan saya pada waktu petang ini. Jadi baiklah kita set-set kita ni kecek Kelantan lah, sedapnya tak? Sebab kita nak menjuruskan perbincangan kita pada petang ini adalah di lokasi ataupun di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan. Jadi kita kecek Kelantan lah. Bersifat lokal. Tapi sebelum tu kalau boleh adik kakak kita duduk sini ni, mari pakak-pakak kita share lah dulu rancangan ni. Tekan butang share tu. Dia ada situ je. Tak perlu cari butang mana-mana. Kata hari Jumaat ni nak cari butang baju Melayu ke, butang seluar jeng ke. Okay? Tak perlu. Maknanya buka tu, buka je apa nama ni Facebook tu, dia ada selalu dah share di situ. Jadi bila kita share, ramai lagi orang lain akan menerima ataupun dapat maklumat yang bermanfaat pada petang ni. Okay. So terima kasih kepada yang sudi untuk bersama dengan saya. Zaitun Hassan dia kata tak start lagi ke? Start dah ni. Start dah ni. Ni yang baru kecek ni kira start dah ni. Dia bukan macam start kereta ke apa. Dia kecek ni ke jadi lalu dah. Okay. Alright, so jangan lupa pastikan anda bersama dengan saya sehingga akhir rancangan sebab kita tak selama. Sebab lepas ni kita nak semayasa pula. Okay, kalau boleh bagi komen di situ. Suara saya okey ke tak okey, line kita okey ke tak okey. Saya harapkan line kita hari ini comel. Alright, line kita comel. Tapi saya nampak tak ramai lagi tu. Kau tidur je negara belakang dah hari Jumaat ke? Hari Jumaat pun tak kerja pula hari ni. Lepas tu puasa pula, pakat jenera belakang. Tapi tak apa. Hak tak jenera tu bermain ataupun berfungsi untuk share kan siaran kita pada petang ini supaya apa? Supaya ramai lagi orang dapat manfaat. Sebab kita banyak nak share ni dengan doktor kita, dan kita juga ada panel kita merupakan orang awam yang mungkin juga mempunyai informasi ataupun maklumat-maklumat tertentu. Jadi saya nak panggil lah ni, mana muka-muka kita ni. Nanti kita buka. Kita sudah keluar dua orang ahli panel saya. Okay, ahli panel saya. Boleh buka dah mic tu, lebih kurang tu. Okay. Assalamualaikum, apa khabar Dr. Suzy? Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Puasa ke hari ni tu? Alhamdulillah, puasa lagi ni. Puasa ada. Okay, kita juga ada Puan Nurul. Puan Nurul kena buka mic tu. Unmute mic. Okay. Apa khabar? Baik. Sihat dia? Alhamdulillah. Sihat semua. Bunyi Kelantan. Bunyi Kelantan. Dr. Su tak bunyi Kelantan, Dr. Su ni. Dia bunyi luar sikit. Kita cap siapa lah. Kalau bila line ni kadang Kelantan kekok sikit. Kekok. Okay, so suara pakcik okey, line pun okey, kata Afzan kata. Suara pakcik comel, line pun okey. Okay, Zan kita tu. Zan kena share lah, tak ada butang share tu. Kalau share lah, cik apa ni, Puan Zaitun kita pun share juga supaya ramai lagi boleh ikuti rancangan kita pagi ataupun petang ni sebenarnya. Okay. Sebenarnya ini adalah satu rancangan yang julung-julung kalinya saya tak sedia apa-apa soalan. Sebelum ni kita prepare juga soalan. Soalan 1, soalan 3, soalan beberapa kita discuss dengan ahli panel kita. Tapi hari ni kita tak buat sebabnya kita nak tiru. Sebab lo ni Nizami orang kata spontan belakang dok. Kalau Syahmiz Azli dia boleh buat Syahmiz Azli dia boleh buat cerita secara spontan. Kita nak buat hari ni forum spontan juga.
Kot-kot lah boleh cari makan juga dok. Ini spontan lah sikit kan. Biasa Spontan. kita dapat topik awal ni last minute beritahu saya Ni kata tak apa kita santai. Hari ni sebenarnya nak dengar daripada public kan. Orang awam public. lah. Kita ada public Puan Kalau Nur. bagi kita ni letih lah nak kecek pasal COVID ke pasal SOP kan. Dr. Su memang kecek sama dah. Hari ni mungkin kita boleh minta Puan Huda kecek sikit. Dan saya juga orang awal juga. Jangan lupa saya ni pun orang awam juga. Saya juga boleh bagi pandangan. Betul. Jadi moderator semua ni tak sedap juga. Nak juga bagi pandangan. Patut hari ni saya moderator kan. Sepatutnya Dr. Su moderator. Okey, Saya. hari ni moderator kecek banyak saya tukar. Kita tukar. Saya nak tanya. Okey. Okey, sebelum tu terima kasih kepada masuk tu ada Johari Ahmad. Okey, terima kasih. Abejo kita ke? Abejo Brojo lah kita panggil dia. Abejo atau Brojo share tu. Tak share tu kalau tak share. Kalau boleh invite dia live boleh ke Haji? Invite Brojo. Dia boleh wakil public sikit. Okey, nanti kita tengok lagu. Siapa dia Johari Ahmad ni? Try. Kenal ke? Doktor kenal ke? Cikgu. Oh, cikgu. Johari ni. Okey, Cikgu Johari. Nanti saya boleh bagi link dekat. Cuma saya tak tahu nombor Cikgu Johari. Nanti saya akan pin lah. Nanti kita buat kira lepas ni. Tengok lagu mana. Kalau dia sudi, kalau Cikgu Jo ni, kalau rasa Cikgu Jo nak catch up dalam ni, Cikgu Jo boleh prepare. Nanti saya akan bagi link Google Meet untuk kita bersama di sini. Baik, kita nak teruskan lah. Nama ke kacak-kacak orang biasa tak khabar. Boleh. Okey, soalan yang pertamanya soalan hak mari kita letak gini lah. Nak tanya doktor dululah. Okey, doktor dulu. Saya nak tanya doktor sebab doktor saya tengok beberapa hari ni banyak juga share dalam Facebook dan juga dalam media sosial lain. Secara ringkas ataupun mudahnya, kenapa ia berlaku? Kenapa 200 lebih? Semalam 226. Betul tak? Di Kelantan. Betul. Dan Kelantan sikit. Hari ni pun mungkin 200 lebih lah. Hari ni pun 200 lebih. Dan kalau kita tengok ranking, Kelantan ni nombor 3 doktor tak? Nombor 1. Kemarin bukan nombor 2 ke ranking kemarin? Nombor 1 Sarawak. Nombor 2 nombor Selangor. Yang tu yang hari sebelum kan. Kemarin bukan nombor 2. Ya. So maknanya kita ni top 2, top 3 lah ni. Nak mengejar lah ni top 3. Dia ada top 3 dah. Kita takut kita jadi Johan champion liga ni. Betul lah. Orang luar boleh lah nak suruh jadi Johan. Kita tak sih. Bahagian kesihatan kalau boleh tak sih sebab tak ada tempat. Tak ada tempat. Okey. ICU pun limit ni. So apa berlaku? Apa doktor? Acu royak sikit. Kenapa? Okey, mari kita tengok kronologi Kronologi bila start berlakunya naik balik kes ni. Kalau biasa public yang biasa follow KKM atau JKKN ataupun mungkin kalau di Kelantan Jabatan Kesihatan Negeri lah. Facebook dia ada, KKM Facebook pun ada. Dia akan update. Lalu MySejahtera pun ada. Kalau buka lalu MySejahtera, kat MySejahtera pun update. Every day update case. Tapi itulah orang dah terlupa. Lepas tu dah kata macam seperti bukannya new norm, bukannya norma baru. Kalau kita tengok di Kelantan ni, saya tengok dalam startnya cuti sekolah. Bukan cuti sekolah, sebelum cuti sekolah. Kita dah nampak trend kereta di Kelantan. Trend kereta di ni terlalu banyak. Jadi bila tengok trend ni, biasa kita dah biasa tak banyak kereta. Banyak kereta ni nampak mungkin rakyat Kelantan sendiri ataupun yang balik dari luar. Balik dari luar. Jadi itu satu point. Point kedua, kita tengok kronologi lagi, cuti sekolah. Cuti sekolah memang kenduri. Saya sendiri dapat jemputan kenduri yang memang banyak. Cuma kengkangan kerja ada yang saya boleh join tu pun sebab saudara. Tapi yang ada pesakit saya pun ada hantar kad untuk jemput. Kan? Tapi kengkangan kerja saya memang terlalu sibuk, saya tak sempat. Memang ucapan maaf lah pada dia orang ni. Sambil-sambil saya juga beringat lah kenduri ni memang kita nak meraihkan pengantin apa semua, jemputan. Tapi di situ poin keduanya. Poin ketiga, buka sekolah yang mana sekolah menengah pun dibuka. Sekolah rendah itu okey lagi, sekolah menengah dibuka. Jadi bila sekolah menengah dibuka ni, kita nampak trend makin banyak kes. Kita bukan nak salahkan sekolah, bukan nak salahkan siapa-siapa pihak. Tapi
bila kita follow betul-betul first case index ataupun case tiba-tiba menaik, tengok kluster-kluster baru ni adalah kluster-kluster asalnya daripada kenduri. Okey. Kalau follow yang masa cuti sekolah, kluster kenduri. Dia bagi kluster kenduri. Tapi spesifik lah nama kawasan, kawasan tempat kluster ni. Biasa kluster tu dia nak fokus kawasan tu untuk alert lagi, untuk catch contact tracing kalau boleh positif ni. Jadi kalau trend kat situ kita nampak, bukan nak salah bukan nak salahkan orang, tapi nak suruh sedar bahawasanya kita ni diberi peluang banyak kali dah. Bukan untuk PKP, PKPB lah, macam-macam ni. Tapi sikap kita sendiri. Sendiri termasuk mungkin saya ke, mungkin keluarga saya ke, sendiri yang tidak cakna. Terutama kita fokus rakyat Kelantan lah, sebabnya di Kelantan ni yang kes jadi sampai PKP hari ni, ketat balik. Ya. Jadi kenduri ni, kalau boleh tahu kenduri kan kita makan beramai-ramai. Betul. Memang SOP-nya kata kena pakai mask, cuci tangan, penjarakan. Kalau betul-betul ikut, tidak akan berlaku. Tapi kalau tak cakna, saya melihat di depan mata saya sendiri, saya pergi satu kenduri lah. Kita ni dah follow SOP dah sebab nak meraihkan pasangan pengantin kan. Jadi kita duduk meja, memang pergi pun dah lewat. Klinik apa semua pergi dah lewat, jadi tak ramai lah. Dan waktu tu had pun tak ramai kan, 200. Tapi saya tengok ramai kat lain datang. Jadi kita duduk meja lain. Pada time nak ambil gambar, ingat kan tak perlulah kot kita, tapi kita meraihkan, jadi kita ambil gambar. Ambil gambar ni sebenarnya nak duduk jarak, kita dah jarak dah. Tapi sebab apabila dipanggil tu, orang yang mengajak ni duduk dekat kita. Tapi nak jaga hati orang, saya sendiri nak jaga hati yang meraihkan, yang menjemput ni. Dia tak boleh naik nak jaga hati saya sendiri tu. Jadi saya faham orang lain lagi dah susah. Jadi kesimpulannya susahnya kita nak jaga SOP di kenduri ni. Jadi satu tu je kenduri yang saya pergi. Yang lain kata tak apalah, kita sampaikan salam, sampaikan hadiah, sampaikan itu ajalah. Sebab susahnya nak jaga di situ. Kalau saya menjadi kontak rapat ataupun kena kuarantin, akan mengganggu kerja saya lah. Sebab saya seorang di hospital yang merawat pesakit bahagian ni kan. Jadi saya lebih berhati-hati untuk tidak menjadi salah satu kontak rapat ataupun kena kuarantin lah, walaupun kita tidak positif tapi kita kena kuarantin. Dah terganggu selama 10 hari tu. Jadi inilah kenapa kes ni makin naik. Daripada satu kenduri ni, kita tak semua orang datang kan, termasuklah cikgu pun akan pergi kenduri kan. Jadi bila di kenduri ni, daripada satu kes berebak kepada kes lain, yang kes ni pergi ke tempat kerja. Kita buka sekolah lah. Bila buka sekolah ni, cikgu lah, kita fokus ke cikgu sebab ramai juga daripada sekarang ni kluster di sekolah banyak. Hari ni yang semalam pun kluster baru, kluster sekolah. Sekolah mana-mana adalah beberapa sekolah. Jadi semalam pun kes yang datang di kecemasan kita di fever center kita semalam Haji, cikgu sekolah di Kumbang Kerian positif, dan dia telah pergi ke sekolah sebelum datang ke hospital semalam. Jadi kalau dia follow SOP, insyaAllah dia tidak merebakkan orang lain. Tapi kalau dia tak follow SOP, ini akan kontak rapat dia akan possibility positif. Jadi punca asal mungkin daripada kenduri, tapi daripada kenduri ni tadi dia dah pergi ke tempat kerja. Tak kira sekolah, mungkin di jabatan swasta atau awam yang lain. Mungkin di hospital pun ada, di klinik pun ada yang mungkin staff-staff yang tak ikut betul-betul SOP. Jadi kita sekarang ni cakap pasal sikap lah. Tak kira lah dia bahagian kesihatan ke, public ke, sikap ni tadi. Bila kes dah reda, diingatkan COVID ni dah tak ada. Tapi bila ada satu kes ni cukup untuk merebak pada yang lain. Jadi kalau soalan tadi kata macam mana boleh, itu kronologi yang kita nampak sekarang. Sehinggalah PKP hari ni berlaku sebab kes makin menjadi-jadi. Tiap-tiap hari pun dah 3 angka. Even yang pending result test pun dalam 2,000-3,000. Pending pending. Pending. 2 minggu ni mungkin tak cukup untuk PKP. Mungkin bersambung, mungkin raya macam tahun lepas lah.
saya bukan kata saya setuju PKP ni. Tapi kesian pada orang-orang yang bisnes. Bisnes masih boleh berjalan lah kan. Cumanya mungkin kurang sikit pelanggan bila dah PKP orang duduk rumah. Tapi kalau PKP setakat tak boleh merentas, di tempat kerja ni masih boleh berlaku. Sekolah tak tutup lagi ni. PKP tapi sekolah macam biasa kan. Saya tengah terfikir-fikir minggu depan ni mungkin anak saya tak bagi pergi sekolah lah, sebab ada berlaku di sekolah juga yang ada setengah cikgu yang kata follow SOP tapi tak follow. Minta maaf lah cikgu kalau ada di sini, mungkin cikgu boleh hentam saya, tapi tolong hujahkan kenapa ini berlaku di setengah sekolah yang terlibat lah, ataupun yang tak terlibat pun ada juga. Sebab daripada mana sebenarnya yang kes ni boleh merebak di dalam tempat kerja? SOP tu, setegas mana SOP? Mungkin Puan Nurul Puan Nurul bukan di bahagian sekolah kan, tapi daripada wakil orang awam. Jadi kalau Haji boleh cikgu ke, cikgu lah, saya share nombor telefon cikgu. Mungkin cikgu Roslina ke boleh join, atau cikgu Johari boleh join ni. Boleh. Boleh bagi nombor. Bagi nombor WhatsApp saya nombor saya ni. Okey. Boleh join Google Meet. Saya nak kita santai Kita santai ni. Kita santai-santai saja. Okey, terima kasih doktor atas penjelasan tadi. Nampaknya itulah kronologi yang telah pun dikongsikan oleh Dr. Su tadi tentang bagaimana bermulanya di Backwah. Bermula di Backwah. Backwah tu cuti sekolah lagi. Lepas bila dah cuti sekolah, sudah habis buka sekolah. Kalau kita tengok penceritaan yang dicerita oleh doktor tadi, lepas tu pergi sekolah dan sebagainya. Dan kalau tengok saya nak share satu hari ni yang di Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan hari ni. Saya nak share di sinilah. PKPD. PKPD Sekolah Menengah Agama Arab Tarbiyah Diniyah Tahfiz Bunut Sarang Burung Mukim Wakaf Baru Tumpak Kelantan ni. Daripada 19 hari bulan hari ni hingga 24 ni dia PKPD. PKPD ni PKPD dia tak boleh keluar, dan dia tak boleh orang luar tak boleh masuk. Dalam yang luar pun tak boleh keluar. Yang makanan di supply lah, dihantar lah. So maknanya itulah berlakunya di Kelantan ni. Yang ni paling ramai sebab kes ini ada seorang je, sebab saya student rasanya. Student. Okey, saya nak kepada Puan Nurul kita. Nampak duduk relax tu. Tak jadi juga dia relax. Jadi kita nak tanya dia. Okey, Puan Nurul ni rumah mana rumah? Kita tanya dulu betul ke? Okey, rumah saya di Kota Seribu. Kota Seribu. Sebelum tu saya nak diri dulu lah, mana-mana baru tengok saya ni kan. Sebenarnya first time lah saya buat live FB bersama dengan Sir Firman ni. Sebelum tu saya perkenalkan diri dulu, boleh ke? Boleh. Nama saya Nurul Huda. Saya sebenarnya merupakan perunding dan pakar dalam membantu mengenali potensi diri lah. Ofis saya ada di cuma hari ni ialah spontan, sebagi tahu saya pun last minute, saya pun tak ada prepare apa-apa lah. Ya memang. Okay, teruskan. So saya cuma nak berkongsi lah, sebenarnya saya tengok kan. Saya lebih kepada kerja saya ni macam banyak jumpa orang jumpa orang kat luar. Jadi bila berlakunya balik PKP ni, sebenarnya memang ada terbatas lah. Biasa saya buat appointment apa kan, kita jumpa orang direct kan. So kita kena banyak jumpa, mungkin kita kena buat macam gini lah, melalui Zoom ke, Zoom meeting, Google Meet kan. Jadi semua tu menjadikan benda tu terbatas semula. Program macam saya pun ada terlibat dengan program bengkel dan seminar. Jadi semua tu memang saya dah tak buat, dan 100% saya buat melalui Zoom lah. Jadi ialah saya tengok kan, sekarang ni sebab apa berlakunya balik. Sebab betul lah kita sendiri. Mungkin saya, mungkin orang awam, dan mungkin semua orang yang menjadikan kita ni kena masuk balik, kena berada dalam SOP balik. Gitu kan, kena follow semula. Ya. Biasanya sikap kita lah sendiri kan. Biasa sebab yalah
dulu kita nak pergi mana-mana, kita bebas kan. Tak ada halangan apa-apa, tak perlu pakai mask. Tapi bila keadaan, bila sejak tahun lepas kan, PKP, tadi setiap orang tu sebenarnya dia jadi macam nak buat sesuatu yang dia tak biasa buat, dia mengambil masa. Betul tak? Kata. Betul. Jadi tadi dah lama dulu dah terprogram, dah biasa keluar gitu. Jadi bila dia nak keluar rumah tu, dia jadi kadang-kadang tak ingat. Sebab kita dah terbiasa keadaan tu kan. Jadi bila nak buat sesuatu yang baru, itulah dia take time. Otak perlu diingatkan semua. Kena remind semua kena pakai mask, kena jaga SOP, jaga jarak, kena remind semua. Jadi baguslah kita buat balik macam sebuah hari ni kan, program live ni sebenarnya remind balik yang kita ni bukan keadaan biasa dah. Kita ni dah orang panggil masuk fasa memang kena semua orang perlu berhati-hatilah. Saya je. Jadi sekurangnya bila kita buat ni, orang awam akan tengok, akan ingat kena jaga semua ni, kena jaga semua. PKP SOP. Okey. Okey, Puan Nurul, kalau di tempat kerja kan, kita involve dengan public kan, biasa Puan Nurul kan. Jadi kalau kes-kes yang bukan kes customer lah, kalau jumpa Puan Nurul ke ataupun staff Puan Nurul ke atau kawan-kawan di bank kan, kan. Jadi yang tak pakai mask ni kita benarkan masuk ke ataupun tak? Tak boleh. Sebab bila kita buka je pintu office tu, memang mula-mula memang kena hand sanitizer tu. Lepas tu kena mask memang wajib. Kalau tak, memang tak boleh masuk, tak benar masuk. Ada tak yang marah? Yang marah kita kalau tak bagi masuk? Yang marah lah, yang bising, yang komplain. Kalau dia kalau tak pakai mask, dia tak dibenarkan masuk. Pernah tak alami macam sakit pula. Customer yang tak pakai mask tapi pergi dekat bank, kita tak bagi masuk. Walaupun dia urgent juga nak keluar duit ke apa, kita bagi masuk, apa dia punya reaksi? Bila kita berdepan dengan orang yang macam tu, sebenarnya memang kita tak bagilah, sebab memang dah kita kena follow SOP tu kan. So kita tak ada masalah yang tu lah, sebab memang macam mana pun kena ikut sistem yang dah dibuat lah. Kena follow. Tapi ada orang marah-marah ni. Dia kata, apa ayatnya apa bank ni orang nak WPT dia pun tak say. Ada tak gitu? Ada juga. Tapi kita tak say nak endah lah kan. Kalau seorang buat gitu, kalau 10 orang kan. Maknanya saya nak ayat, maknanya pokok kita ni, kita nak melakukan SOP, kita nak nak melaksanakan prosedur keselamatan ni. Tapi orang ni kadang-kadang dia tak berakhir, dia tak say, dia kata menyusahkan dan sebagainya. Saya kan, nak ayat sikit ni. Saya orang awam juga ni, walaupun saya moderator. Contohnya kita pergi di masjid lah. Okey, masjid pun tidak terkecuali dah tempat-tempat yang orang ramai. Haji, kalau cakap masjid Cik kemarin tu imam satu masjid tau. Yang positif tu. Ada imam di satu masjid dan pergi lagi masjid. Waktu yang dah tak sihat. Ini sikap lagi Ini sikap. Dia tak sihat, dia pergi lagi. Itulah masalah kitanya. Masalah kita ni, kita tidak begitu ambil cakna. Dah. Contohnya tadi sembahyang Jumaat tadi ni nak cerita pasal sembahyang Jumaat saat ni. Saya tak saya royak lah sembahyang Jumaat mana kan. Tapinya nak royaknya bahawasanya ada juga jemaah-jemaah kita ni ada tak pakai mask lagi. Tak pakai penutup muka ni lagi. Kata macam mana ni? Kita ni dah sepatutnya saya nak minta lah mana-mana masjid lah. Mana-mana masjid yang berada di Kelantan ke ataupun di seluruh Malaysia lah. Kalau misal kata tak pakai mask, jangan masuk. Bukan kata kita ni nak menzalimi, tapi dia akan berlaku satu benda lain pula, dispinkan fakta, kata Tok Iman tak boleh masuk pergi semaya apalah Tok Iman ni kan. Orang sepatutnya setiap masjid ni, orang jaga masjid ni panggil pergi masjid, bukannya sekat pergi masjid. Dia akan jadi isu lagu tu, spin benda. Sedangkan kita ni sebenarnya nak menjaga kemaslahan umum. Kita nak jaga umum, bukan nak jaga seorang tu je, kita nak jaga orang lain lagi ni. Jadi kalau misal kata kita tidak ikut SOP yang betul, jadi tolonglah
Tolonglah kita ni nak masuk syurga belaka. Tak ada ke tak saya masuk syurga. Nak pergi masjid ni, nak kira nak buat amalan. Tapi pada masa yang sama, kita nak kejar tu, kita kena fikirkan juga benda-benda yang bersifat masalah umum ni. Kepentingan awam juga mesti jaga. So tolonglah. Okay? Bukan kata kita lebah dah. Gini pun pakai piah ni sebab balik Jumaat je. Tak, tapi nak royaknya pakat-pakat cakno lah. Hak tok lebah cara tok lebah. Hak tok siok cara tok siok. Tapi kena ambil walaupun kita rasa dok ko kita ni. Dia ada buasa lagi ni. Buasa lagi hak orang cara lo ni. Takut COVID ke? Takut tu hak ni. Hak ni. Hak ni. Itulah Haji, saya nak royak ni yang tu lah. Passion yang mari tadi saya royak ni kan. Ya. Dia walaupun dia cikgu, dia imam muda di satu masjid di area Kubang Kerian ni. Ya. Jadi memang bila ditanya, memang dia dah pergi ke sekolah juga. Dan dah juga pergi ke masjid yang biasa dia menjadi imam. Jadi faham tak? Benda ni kalau dia cakna, maknanya sebab sekarang kita tak tahu. COVID ni bukan kata daripada Selangor saja. Memang di Kelantan ni pun dah jadi community. Macam virus ni dah berada di community. Sebab tu bagus PKP ni dia tutup bazar Ramadan tu sebab community. Dia berlaku kat situ. Cumanya yang mudah spread, mudah dijangkiti ni dalam masjid tadi, kawasan yang tertutup. Jadi kalau tidak mengikut SOP, betul, memanglah kata Haji kata apa tadi? Ingatkan takut Tuhan, takut COVID. Bukan masalah takut COVID. Dia akan memudaratkan orang di dalam masjid yang lain. Dua, dia akan menyusahkan di bahagian kesihatan. Bahagian kesihatan memang susah. Mana kita nak transfer patient ni ke hospital, kena cari sendiri mana tempat yang ada kosong. Kita di private, kami di private. Kita tidak, setakat ni tak rawat COVID di hospital. Jadi bila ada, kita akan hantar di mana di hospital yang atau tempat yang ada kekosongan. Jadi menyusahkan kami, menyusahkan. ICU ada 80 di HRPZ kita kata Kota Baru lah. HRPZ asalnya ada dalam 40 ke tak silap ICU bed. Tapi ditambah sekarang menjadi 80 dan dipenuhi 60% dah. Tinggal sikit je lagi ICU bed. Saya beritahu ini kalau follow FB saya ada Dr. Mazia. Dia ada share. Dia NS ataupun di bahagian ICU HRPZ share bahawasanya limited sangat. Jadi kalau datang dalam keadaan yang susah nafas, waktu tu kita akan pilih siapa yang hanya boleh terima ni. Maknanya kalau orang muda kan, mungkin orang muda dululah sebabnya dia jangka hayat lebih panjang. Tapi terpaksa sampai tahap macam tu. Kita nak berlaku macam tu. Tapi orang awam, saya kata orang awam semualah. Orang awam ni bahagian kesihatan pun orang awam juga. Jadinya terus cakna bahawa SOP simple je. Cakna di sini ni. Cakna ni. Demam je, datang kerja pergi check. Sekarang ni kalau demam mesti kena check COVID. Sebab dalam fasa yang kes meningkat ni, demam check COVID dulu. Saya ada cadangkan beberapa pesakit saya yang akan demam semua biasa kan. Saya kata apa-apa pun kena check COVID. Memang balik positif. Itu cikgu jugalah. Yang positif tu cikgu lah. Setakat ni saya cakap cikgu memang cikgu. Belajar. Tapi kan doktor, ada setengah klinik kan. Bila orang demam nak pergi klinik, dia tak terima. Ya, betul. Dia demam kasar semak, dia tak terima. Kan? Kami terima sebab kami hospital. Lepas tu kita ada test yang immediate ni untuk test COVID tu. Yang immediate, RTK lah. Dapat dalam masa 10 minit macam tu. Jadi senanglah kita nak screening dulu. Kalau negatif kita hantar yang satu lagi nama PCR. PCR ni lambat sikit tapi still dalam precaution. COVID ke tak. Tapi setakat ni RTK sebab kita kata kes makin naik ni dia jadi RTK ni lebih cepat detect. Kalau dia strongly positif memang biasanya confirm dah COVID ya. Dia direct bukan 48 jam lah. Itu yang PCR. Yang PCR. Yang RTK ni sekejap je. RTK ni antigen. Kalau simptom, maknanya simptom dia kuat, demam, ada batuk, hilang dari bau hilang dari bau. Kalau kita buat positif memang positif lah PCR biasanya. Yang 48 jam tu yang confirmation test. Yang screening dapat cepat. Screening di kecemasan kita memang ada kat situ. MO kita kalau demam saya akan suruh buat. Saya akan suruh buat, kalau negatif baru saya accept masuk ward. Kalau negatif, sebab kita tak ada bilik yang betul-betul proper lagi, kita just standby saja untuk kalau tak ada tempat sangat baru kita accept case untuk dijaga. Tapi
buat masa ni tak lagi lah, kita just screening di apa ni, sama ada drive thru ataupun di kecemasan. Kalau malam-malam di kecemasan tu boleh test tak. Untuk RTK RTK antigen. Yang tu immediate. Kalau simptom tu strong memang dia akan positif. Kalau dia jadi tu yang boleh detect Tapi tu. ada juga tak semestinya dia terus nampak demam kan atau sesama betul tak? Yang tu ada juga kita panggil, kalau COVID positif ni dia ada stage 1, stage 1, stage 2, stage 3 dia asymptomatic, tak ada simptom. Yang tak ada simptom ni bahaya. Yang tak ada simptom ni yang boleh bawa ke keduri tadi, ke tempat kerja. Dia ada simptom ni, sepatutnya dia ada simptom. Kalau ikut SOP dia tak boleh pergi kerja ataupun pergi sekolah ataupun masuk ke kedai-kedai lah kalau ada simptom. Tapi kalau cakap pasal ada simptom pun, maaf kalau kedai-kedai makan ke, dia tak tanya pun. Kalau cek tu tak demam, yang termometer scan dahi tu tak boleh, tak accurate mana sebenarnya. Tak accurate mana. Kalau keluar daripada aircon kan, keluar daripada aircon dia akan nampak normal. Okey. Doktor. Boleh jadi demam. Okey, doktor. Doktor, sebelum doktor hurai lebih lanjut lagi pasal tu, saya nak sekat mata. Tak apa, sebab kita moderator, kita ada kuasa. Saya nak tanya doktor berkenaan dengan termometer ni hak kita check ni kan. Ada juga hak jenis pesen kita ni dia tidak di dahi ni. Dia letak tangan ni. Gimana ni? Lagu mana? Style lagu mana ni? Yang tangan ni salah sebenarnya. Apa je tak dahi tangan. dia tempat yang betul-betul accurate untuk cek termometer suhu ni. Di bahagian luhur sebenarnya. Kalau betul-betul accurate. Accurate letak termometer ni dalam tempat anus, tempat berak tu. Itu yang tu paling accurate lah. Tapi yang lain-lain ni screening je tau. Jadi kalau lah macam saya pergi area kebakaran ni, ada beberapa kedai, kalau kita nak masuk, dia ada tanya juga. Kalau nampak macam batuk, dia tak bagi kan masuk. Tak sihat ke kan, dia tak ada sekadar cek suhu saja gitu. Ada yang macam tu. Limit, kedai dia limit. Maknanya 2 orang, kalau kecil kan 3 orang yang boleh masuk. Tapi macam saya cakap tadi, pakar perubatan kesihatan awam buat kajian, yang banyak mudah merebak ni di kedai makan. Di kedai makan. Sebab dia duduk berkumpul di situ, kalau kawasan dia yang memang kecil dan tak buat penjarakan lagi tinggi risiko. Saya sebenarnya ada gambar macam mana dia spread dalam satu kawasan yang boleh hanya bercakap je. Kita bercakap je, dia akan spread dalam kawasan kecil ni. Jadi saya kata kalau di Bazar Ramadan, di pasar malam ke, risiko tu rendah sebab kita lalu saja, tidak duduk lama. Tapi kalau dalam kawasan tu penuh sampai berlaga bahu, risiko tu tak ada lah. Itu yang Haji share gambar di negara mana tu dia buat jarak kan. Kalau buat kat sini sebenarnya tak ada masalah. Tapi kita susah nak jaga sikap. Sikap yang susah nak jaga. Lepas tu orang kita ni kaya-kaya belaka. 10,000 saman pun. Cakap pasal saman ni, saya ada pesakit, bukan pesakit lah, kita kata ada kenal polis yang ada jawatan juga. Dia kata satu ada sikap bila diungkut macam tu, bila nak saman je, dia ungkut pula macam marah. Dia kata marah, mengeluarkan macam polis nak saman kan. Dia pula lagi power daripada polis. Dia kata nak saman, lah kita. Polis kita di Kelantan ni ada lembut hatinya. Tak tahulah kena sihir kot. Dia lembut hati. Dia tak tergamak nak menyaman. Ini daripada bahagian polis tak. Dia tak sampai hati nak menyaman. Tapi kali ni, rasa PKP kali ni dia kata memang akan tegas. Mana-mana staff yang tidak buat kerja tu, yang tu dia akan pula katanya lah. Jadi buat saya dalam berjumpa dengan polis yang ada pangkat seperti yang involved dalam ni lah. Jadi kat situ masalahnya. Walaupun ada sama-sama ni, tapi bila nak menyaman tu ada tak sampai hati. Tapi akan dibuat. Kali ni akan dibuat.
Okey, bak sama ni sebab kita banyak duit dok orang Kelantan ni. Bokor 10,000 lah ni 10,000 pun pejam mata je. Tak. Mungkin dia kata Betul. dia tak takut. Oh dia Saya dengar ada tak kenduri yang lebih daripada 200 orang? Ada tak dengar? Tapi macam mana boleh lepas tak tahu kan. okeylah. Tu kita kena siasat. Okey. Sebenarnya kita ada soalan di ruangan komen tu. Kita nak baca juga soalan ni. Kalau doktor boleh tengok di ruangan komen tu pun boleh tengok. Okay, saya baca dah. Daripada Puan Roslina Muhammad Saleh ni, dia kata bila kita kait dengan sekolah, apa yang saya lihat yang jadi masalah bila time balik sekolah. Time ni lah memang susah nak kawal. Untuk sekolah rendah biasa ibu bapa akan ambil dan ibu bapa akan berkumpul di pintu pagar sekolah. Duduk situ lah, duduk ramai lah dekat situ. Saya rasa pihak sekolah memang follow ketat dah SOP. Tapi di luar sekolah memang pihak sekolah tak boleh nak kawal. Jadi masalah sikap jugalah ni. Masalah sikap. Ada sikap juga kan. Sikap dia confident je tak ke. Maknanya dalam sekolah ni cikgu boleh buat macam-macam dah. Tapi di luar sekolah tu itu hak milik mutlak kita pula sebagai bapa ni. Jangan duduk kumpul lah. Bapa kita ni kalau dah jumpa tak ingat dah. Kecek lagu mana dah. Kita tak tengok dah. Penjarakan kita pun kita tak perasan dah. Kita makin dekat. Lepas tu lah hak sedap kan. Buka emas pula. Tak jelera kecek dalam guna emas ni. Bersembuh air liur kita pun tak perasan. Okey, soalan kedua. Itu lebih kepada pandangan. Soalan kedua daripada Puan Yusmaniza Azni binti Yusof. Bagus juga jika pihak KKM ataupun keselamatan tempatan menghantar wakil ke masjid-masjid untuk bagi penegasan. Bagi penegasan perihal pemakaian mask dan meminta masjid sentiasa sediakan hand sanitizer. Penegasan perihal tidak perlu hadir ke crowd jika ada kontak rapat. Begitu juga pihak majikan ataupun sekolah menegaskan perihal berkenaan di tempat masing-masing. Satu carangan baik oleh Puan Yusmaniza sebenarnya. Kalau yang Puan Yusmaniza ni dia kalau PKP ni rasa ada polis yang akan pergi ke kawasan-kawasan ni secara macam spot check macam tu. Tapi sebenarnya balik pada wakil masjid ni, imam, AJK masjid yang perlu tegas. Dia tak ada istilah dah biasa baik, dah biasa ni tak boleh. Yang tu yang susah sebab kita ada rasa budaya kita ni kita kata berlembut. Budaya ni yang kena berkeras sekarang kalau rasa nak membantu lah, nak mengurangkan. Kalau fikirlah kita kalau cakna lah, masa muda ni cakna, sama-sama cakna. Ya, betul. Sekarang ni yang caknanya bahagian kesihatan je. Macam saya lah kita bercakap hari ni kan. Kenapa? Sebab saya cakna lah. Cakna supaya orang lain, tolong orang lain juga. Tengok berapa ramai orang yang rugi bazar Ramadan tak dibuka. Kita nampak kerajaan negeri membantu balik kan. Tapi Esko pun kena marah, kena kutuk kan. Tengok Facebook dia kena kutuk dengan orang-orang ni kata gini sebab dia pun berbelah bahagi. Nak tutup ke tak tutup? Nak tutup ke tak tutup? Tapi atas saran MKN dengan JKN yang memang tengok semakin meningkat, itu je cara yang boleh kawal, sekat supaya jangan sampai kita tak ada tempat dah. Ini yang dari kes di Sabah yang mula-mula dulu mati di rumah. Kes mati di rumah tak ada tempat. Datang kecemasan kita terpaksa duduk di kemah saja. Ini belum lagi berlaku Kelantan belum berlaku tapi nampak gaya macam boleh berlaku. Macam saya kata semalam lah, saya letih dah ni, kita kena kuat, ketat balik lah ni kecemasan kita ni, tak boleh lah bagi-bagi masuk je dah ni. Tadi kita boleh bicara lah supaya lega kan. Tapi sekarang kena ada balik rasa tak percaya lah, tak percaya pada orang yang datang tu bukan COVID. Ya. Tapi kita nak tapi doktor, saya percaya pihak masjid, ahli jawatankuasa masjid, JK masjid ni dia buat dah. Dia ada dah jawatankuasa dia tertentu tu. Cumanya mungkin kita perlu perketatkan lagi, kita lebih tegas lah maksud saya. Mana kita macam doktor kata tadi, kita tak boleh pilih bulu lah. Popok kita ni tak apa sebenarnya, popok halik sana tu hak kita juga, popok kita juga. Jadi kita mesti bertegas. Tak kira lah. Walaupun saya, kalau kita pergi ke luar negeri lah, bukan luar negeri seperti KL contohnya, Selangor, saya rasa di sana lebih tegas. In fact kalau kita nak pergi di masjid tu, kita tak bawa emas.
Tak bawa sejadah. Tak bawa mask, tak bawa sejadah, okey, tak boleh masuk. Minta maaf, sorry, tak boleh masuk. Jadi kita kena bertegas gitu. Biarlah orang kata gitu monya. Memang kita kena buat macam tu. Kalau tak pakai mask sekalipun ataupun kita tak bawa dagu, okey? Kena strict. Akak bubuh molek pakai mask. Sejadah bawa ke tak? Tak bawa. Tak bawa kena ambil balik. Mari pula lah. Jangan balik terus. Balik dulu mari pula. Sebab kita macam saya kata tadi lah, kita bukan nak jaga sorang, kita nak jaga ramah. Masjid ni tempat ramah. Bilanya berlaku so masjid tutup gagal pula. Tak boleh nak pergi masjid dah kita dah. Jadi kita kena ambil benda ni satu siri. Ini jugalah sikap kitanya. Satu ialah makmum ni. Makmum nak pergi. Lepas tu antara orang yang menjalankan tugas ni pun kena tegas. Kena tegas. Kalau boleh masa ni buat misal choking sikit lah. Tegas biar nampak biar nampak backing sikit. Backing bertempat lah bagi saya gitu lah. Kau ada nak tambah Puan Nurul nak tambah ke apa tu? Nampak? Tak ada. Lepas tu ni mungkin sebab dia ni apa tu? Tak ada macam contoh tak ada kes yang berlaku dalam keluarga dia, okey? Tu dia orang rasa tak apa orang lain. Gitu. Yang tu setuju. Pengalaman tu. Cuma dia tengok je dalam TV, dalam Facebook, COVID. Jadi dia tak rasa itu adalah sebahagian juga dari dia yang kena bertanggungjawab. Tak berlaku lagi. Betul. Jadi tedak tu di mana-mana pun tak apa, tak pakai mask ataupun tak jaga SOP gitu. Okey, saya ada satu soalan ni. Ni soalan menarik ni di ruangan komen ni daripada Puan Ruslina. Ruslina maksud dia kata, kenapa bila dah banyak kluster sekolah tetapi sekolah still tak tutup? Jadi kena tanya Menteri Kesihatan dan Menteri Pelajaran. Okey. Sepatutnya kalau nak kata tutup, budak-budak susah nak belajar juga kan, kalau saya punya pendapat lah. Dia balik pada tadi, kalau sekolah asrama mungkin senang sikit nak kawal. Sekolah harian ni kan, kalau sekolah harian ni, kalau sekolah tu memang macam tadi kan, PKPD satu sekolah saja. Di situ memang banyak sangat kes. Tapi di bahagian sekolah sendiri, kalau saya nak kata, nak cakap cikgu tadi dah follow SOP. Tapi ada juga sesetengah cikgu yang macam Puan Nurul cakap tadi, tak berlaku dalam keluarga dia, tak berlaku dalam, macam tak cakna lah. Saya kata tak cakna. Bila tak cakna ni, dia tak kisah pun. Maksud tak kisah ni, dia buat, alah aku takkan kena dan aku takkan bawa COVID ni. Jadi itulah berlakunya, tak pakai mask ataupun pakai mask buka. Ataupun macam anak saya bersekolah. Minggu depan ni mungkin saya rasa suruh jangan pergilah. Sebabnya kita risau juga di area-area ni dah banyak kes dan makin dekat saya nampak cikgu punya kes ni. Sekolah yang ni kan. Jadi saya takut yang silent ni tadi, yang tak ada simptom. Dan banyak pula sekarang dekat budak sekolah yang positifnya. Saya bagi contoh macam di Tanah Merah lah, sekolah pelajar tu yang positif. Jadi dia pergi sekolah. Dan satu kelas tu kena screen. Budak sekolah rendah. Sekolah menengah pun memang banyak juga kes ni, tapi daripada cikgu kalau sekolah menengah ni. Tapi kalau sekolah rendah ni ada juga pelajar yang kena. Daripada mana? Daripada awam, daripada luar. Jadi dia bawa masuk dalam kelas. Cikgu mungkin boleh jaga waktu tu, tapi waktu lain dia boleh budak dia budak ni kita tak ada cikgu, tak ada ni dah. Dia start dah pegang atau apa ke, tak ada dah SOP tu. Pahal je lah kan. Kalau saya cakap kenapa, kalau nak tutup pun tengok pada tempat. Tapi kalau saya tengok susah lah nak cakap ikut tempat tu je tutup. Jadi kalau setuju tutup dulu. Kalau di Kelantan ni tutup dulu. Tapi benda ni lah mungkin Menteri Pelajaran pun dia pening juga nak buat macam mana. Ataupun pejabat kesihatan, pejabat Jabatan Pelajaran Negeri pun mungkin pening juga. Sama dengan Jabatan Kesihatan lah. Jabatan Kesihatan kan. Betul. Jadi sikap sendiri tadi. Saya kata kalau hari ni nak cakap sikap sendiri. Kalau saya je ada sikap ni, orang lain tu letih kecek je. Letih kecek.
Okey, so maknanya kita mesti lebih bertanggungjawab. Okey, hak bertanggungjawab tu tak ada masalah dah. Hak bertanggungjawab tu memang baguslah. Hak Itu kurang ni. bagus. Hak kurang ni. Jadi kita ni bukan kata kita ni bertanggungjawab, kita mengambil satu inisiatif hari ni nak buat santai, bicara santai ni nak peringat, takut teringat. Tak? Ya kita ni manusia ni kena peringat. Jadi kadang-kadang kita berasa COVID ni gitu ya, tak ada masalah. Sebenarnya dia dah menjadi satu perkara yang lebih teruk. Sebab saya ingat pada satu ketika Doktor Puan Nurul, saya ingat pada waktu ketika dulu, tak ingat beberapa 3-4 bulan yang lepas, kita punya ketua pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Nur Hisham pernah mengeluarkan satu kenyataan. Dia kata satu hari nanti kes di Kelantan akan naik mendadak. Saya ingat pada masa tu. Dan dia relate kepada apa? Dia relate kepada cara kita di Kelantan ni. Kita tidak cakna. Sikap, berbalik pada sikap. Jadi benda tu dah berlaku dalam ni. Berlaku dalam ni. Adik, baru 2 hari 3 hari lepas, pasien saya daripada sebelah Macang dia ni wakil rakyat, bukan wakil rakyat lah, macam ketua kampung, tapi sekarang tak ada ketua kampung kan. Dia banyaklah berurusan dengan orang kampung ni. Surprisingnya, MySejahtera tu memang tak ada lah. 2 vaksin, untuk vaksin, daftar vaksin tak daftar. Tak tahu cara nak daftar macam mana. Okey. 3, mask memang tak proper. 4, program. Program-program kampung ni berjalan seperti biasa. Maknanya tidak ada ketegasan di situ lah. Maknanya kalau saya cakap tak ada ketegasan. Dia buat tanpa macam tak ada lah. COVID ni macam tak ada. Kalau kita kata SOP ni, ni di kampung-kampung yang memang mungkin polis tak check ke apa ke. Bila dah bukan PKPB ni, dia tak check betul kan. Dan kita lepas pada tanggungjawab masing-masing. Tapi yang inilah sikap tadi. Sikap daripada ketua sendiri. Ketua di situ sendiri pun tak cakna mana. Sebab belum kena. Macam balik pada Puan Nurul tadi lah cakap. Dia belum kena kat keluarga dia, belum kena kat kampung dia. Belum. Kalau saya nak cakap di sini, takkan nak tunggu kena dulu baru nak beringat. Kalau kita beringat betul-betul nak kena, itu lain. Itu kita kata lain ujian lah. Kita kata ujian. Tapi kalau jaga betul-betul, insyaAllah dia tak akan berlaku. Cakna tadi. Ya, saya nak ingatkan kepada popok kita ni lah. Saya sendirilah. Saya sendiri pun bukan kata kita ni bagus sangat. Kita nak ingat kat orang tu, sebenarnya kita ingat ke diri kita sendiri. Saya nak ingat kita di sekeliling kita ni, kita bukan kata mungkin tak jaga ke kat aku. Kita fikirkan kita tak. Sebenarnya kita kena fikirkan luas lagi. Di sekeliling kita ni ada siapa? Anak kita. Tak. Ayah ngemuk kita umur berapa dah? Umur dah 70 lebih, 80 lebih pun ada. Jadi kalau kita ni tak jaga, dia akan merebak bukan saja kita. Kalau setakat kita tak ada masalah pula rasa. Tak apalah, kita kena serang. Tak, kita kena serang. Ni akan merebak kepada mak ayah kita, tok kita dan sebagainya. Mungkin usia ni lebih lanjut lagi. Dan kalau kena ke ni, sebab kita nyanyolah kau tua. Betul tak? Kita lah penyebabnya, nyanyolah kau. Dia duduk rumah comel-comel dah. Ni warga emas ni comel dah duduk rumah. Kita nak pergi mari ni berasa bisa. Tak kena kau. Kita antibody kuat. Tak daftar pun. Apa nama ni, vaksin ni apa sangat. Antibody hamba kuat dah. Jadi dia tak fikir tentang antibody untuk kita, mak kita tu lagu mana. So lagu mana? Tengok benda lagu ni. Apa tu ialah pada pandangan saya lah kan. Bila kita tengok skop tu, maknanya sekarang ni kita kena banyak memikirkan orang. Dan kita kena fikirkan orang. Jadi maknanya sekarang ni kita ni bukan saja kita kena pentingkan diri je. Maknanya kita kena ada sifat kasih sayang tu lebih sikit. Sebab kita kena tahu kita ni ada tanggungjawab lagi ke orang lain kan. Jadi kita kena ni lah, macam kena ingat seumur. Yang kita ni bertanggungjawab kepada diri dan masyarakat ni. Bukan ke keluarga kita saja, masyarakat yang penting juga. Gitu. Jadi bila saya tengok pada hikmah lah juga dia, apa yang berlaku kan, ya Allah hantar COVID
ni pun sebenarnya untuk biar kita ni lebih kepada ada rasanya tanggungjawab kepada diri dan orang lain. Kalau kita tak fikir ke orang tak. Kali ni Allah kata mu kena fikir ke orang juga. Kalau mu tak saya kena fikir saya tak kena pula. Gitulah bagi saya dah. Betul. Ada ada buruk dan ada baik. Kalau baik kita akan fikir yalah kematian tu memang sangat dekat kan. Jadi semua orang terdedah. Jadi kita ni sentiasa berhati-hati seumur. Jadi kita kena akan fikir aku ni tak tahu bila-bila deh. Kalau kita ni sihat mungkin kok ahli-ahli keluarga kita pula. Jadi kita ni banyak benda kita kena fikir. Bukan satu skop je ni. Ya. Okey. Lepas tu Okey, Puan Nurul, macam mana kita buat untuk kita sendiri tu untuk kurangkan risiko kita dijangkiti COVID selain daripada mask, cuci tangan ni? Okey, bagi saya lah deh. Paling penting lah bila kita keluar rumah je kita kena doa dulu. Minta ya Allah, kita doa lah kan. Minta doa apa-apalah macam surah 3 kul tu ke kan, atau ayat-ayat pendinding, ataupun doa-doa untuk elak wabak kan, kita kena amalkan. Jadi lo ni kita kena 100%, kalau boleh memang kena berpegang dah. Bergantung pada Tuhan tak kita. Okey. Saya beringatkan diri saya ni, selain doa kita juga jadi berhati-hati dari segi situ dulu lah. Bagi kita orang Islam kan, dari situ dulu kita kena pegang ke Allah. Memang betul Allah akan ubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum tu sendiri mengubahnya. Jadi kita dululah kena start kan. Kita start doa dulu. Lepas tu kita berhati-hati lah, tawakal pula, berusaha. Lepas tu kita pakai mask tu sebenarnya adalah usaha kita lah. Selepas kita berdoa, usaha pula dia. Lepas tu saya nak bagi tips lah sikit. Okey. Okay, tips maksudnya remind lah. Lah ni biar kita ni mask tu biar kalau boleh ada semua dalam beg kita prepare dalam beg kita dan duduk dalam kereta. Sebab saya ingat diri saya kan, kadang-kadang kan bila saya masuk dalam kereta saya buat mask kan, sebab kita lemas kan. Lepas tu kadang-kadang kita nak tumbuk tu kita tak ingat dah. Kita ingat kan duduk dalam beg. So lah ni biar mask tu ataupun kadang-kadang hand sanitizer. Hand sanitizer tu biar ada seumur duduk dalam kereta satu, duduk di dalam beg satu, lepas tu kalau kita duduk tempat kita biar ada seumur. Mask tu kalau boleh biar ada lebih. Sebabnya mungkin kita tengok bila kita keluar kita tengok orang tak pakai mask kan. So kita bagilah ke dia. Okay. Betul. Betul tak? Untuk sebenarnya. Betul. Peringatkan orang. Betul. Itu cadangan yang bagus tu. Betul. Saya nak ke saya nak kerak saya nak kerak sikit. Pani Puan Nurul sambung balik. Pani saya nak kerak sikit. Saya seronok, saya takut tak ingat sebenarnya. Saya seronok sebab Puan Nurul kata saat ni kita bawa emas ni kok lah ada orang tak ingat bawa, kita tolong bagi. Ni kita dok ni. Kadang-kadang kita tengok orang tak pakai emas kita pun dia ni tak tahu Shopee langsung. Kita ada dua kita ada 2 emas dalam poket. Patut kita ke dia sah. Betul. Mana kita sendiri pun tidak cakna kepada orang. Jadi tengok dah. Hikmahnya law ni adalah kita pun kena berasa tanggungjawab kepada orang lain juga. Tapi nak bui tu kena nasihat juga tu. Kata pak cik ni emas tak pakai, pak cik ada tak? Pak cik tinggal tak apa hamba ada ni. Nama kan jangan. Pak cik tak boleh beli. Kita pentingnya kita ingatkan orang juga. Betul. Kita nak ramai orang macam Puan Nurul ni, tapi tak tahulah ramai dah orang macam Puan Nurul ni di Kelantan ni. Nak cari orang ini payah. Yang ni saya rasa Puan Nurul memang cakna sungguh lah. Dengar daripada public sebenarnya ada tak cikgu yang boleh bercakap yang selain daripada cikgu siapa Rosina kau? Okey, ada komen ni, saya nak baca komen daripada Farhan. Farhan ni dia duduk besuk ni. Dia kata saya tengok PKPB di Kelantan baru ni kurang penguatkuasa sebagai contoh roadblock antara daerah, tak seperti di Terengganu dulu. Saya di Besuk nak pergi ke situ pun kena surat daripada polis. Tapi di Kelantan dia kata agak longgar lah. Dia kata gitu. Ini pandangan daripada saudara Farhan. Okey.
Dan ada satu lagi Puan Roslina, dia kata soalan netizen yang biasa ditanya, kenapa bila kes sekolah dah banyak tapi still tak tutup? Dia masih lagi nak tanya, tak puas hati ni. Puan Roslina kata dia tak puas hati. Apa sekolah tak tutup? Sekolah tak tutup lagi. Sebab kalau kita tengok memang sekolah-sekolah macam saya kata hari ni lah, sekolah yang terbaru yang mendapat PKPD ialah di sekolah mana tadi, di sekolah Bunuk Sarang Burung. Sarang Burung yang saya shoot. Di Tumpat kan? Ni saya tunjuk ni di Tumpat, Mukim Buakah Baru Tumpat. So maknanya ni memanglah dah PKPD ni memang kena tutup lah, tak tutup lagi lah, tak tahu nak kata apa lah. Cuma kalau kita tengok ya, saya ada sedikit statistik kita, mungkin ramai dah tahu, kita tengok yang terlibat ni sekolah menengah Sains Macang ada 148 sampel telah diambil. Sekolah menengah agama tarbiyah Diniah Tahfiz saat ni 116. Sekolah menengah Cengal daerah Kota Baru 24 sampel. Kolej Mahat Tahfiz Nurul Aman Kok Lanas 38 sampel. Sekolah menengah Zainab 1 29 sampel. Sekolah menengah Sains Pasir Putih 42 sampel. Jadi banyak ni sekolah-sekolah ni telah pun diambil sampelnya. Itu hak tak tubik lagi tu. Hak tak tubik banyak lagi pending ni. Result pending lagi. Ada kes daripada sekolah-sekolah ni, dia ada berkumpul yang kalau sekolah menengah tu dia orang tengah menanda kertas, tak silap saya. Ada yang datang dari luar. Itulah saya tak faham macam mana dia boleh berlaku penyebaran ni bila saya rasa mungkin sikap lah. Bila nak bercakap tu dia buka. Kalau saya perasan memang dalam meeting ke apa, bila bercakap mask di dagu. Mask di dagu ni yang saya rasa itu bukan SOP lah. Sebenarnya dalam meeting ni semua patutnya kena pakai mask. Walaupun kita confident kata yang lain ni tak ada. Kalau saya memang satu dari sikap yang kita kena ada. Satu cakna, dua kita kena tak percaya pada walaupun kawan kita ni tiap-tiap hari kita tengok. Macam saya sendiri kalau di hospital kan, walaupun staff saya kita tahu dia tak ke mana apa semua ni, tapi untuk prevent sebelum jadi, untuk elakkan sebelum risiko tu berjangkit kat kita, mask ni memang saya akan tegur supaya pakai betul-betul. Pakai betul-betul. Sebab kalau ada satu kes dalam hospital, sekurang-kurangnya kes tu je lah. Kat kita ni kuranglah risiko. Chances untuk melebar kalau pakai mask secara betul adalah memang rendah. Low risk. Jadi yang ni orang tak nampak. Yang ni saya rasa banyak dah cakap pasal pakai mask penjarakan ni kan. Cumanya bila tak berlaku lagi dia tak rasa. Tapi bila dah berlaku, macam saya dah banyak kali dah kes-kes yang positif ni datang kan. Jadi setakat ni alhamdulillah kami ni tak ada lagi lah yang positif. Walaupun saya sendiri direct dengan patient memang positif lah. Tapi sebab kita dah rasa kan yang ni memang risiko. Bila pakai mask ada patient lagi. Jadi risiko tu sangat rendah. Walaupun sangat rendah, saya still buat swab kan. Sebabnya nak double confirm yang kita free from infection ni. Doktor dah berapa kali swab doktor? Alhamdulillah negatif lah. Doktor dah berapa kali swab ni sepanjang? Banyak kali lah. Buat masa setakat ni dua kali, 3 kali. Yeah. Tapi yang lately ni memang kena beringat lagi lah. Pakai mask balik, pakai face shield. Semua kan. So patient screen kalau memang center fever kita tu, kalau Dr. Hasruzi ada dengar ni, dia lah. Dia kena screen awal sebab fever center ni melalui MO. Nanti kita jemput Dr. Hasruzi untuk bersama bersama kita next time ni. Rasa kena ajak dia lah bersama sebab dia lagi banyak yang frontliner dia. Dia front betul. Dia yang betul-betul. Dia second liner lah. Bila dia dah tapi kat depan, kadang yang terlepas je. Yang macam tak jujur terlepas juga dekat kita. Ya. Puan Nurul pernah swab test Tak pernah. Tak pernah. Okey. Saya pun tak pernah lagi ni. Minta tak say lah ke? Agaklah. Okey, kalau kita tengok saya nak sambung sikit lagi. Kita kecek pasal tadi, kita kecek pasal sekolah tapi bermula daripada kenduri. Beberapa hari lalu di dalam social media kita ada satu video yang dipaparkan, yang dikongsikan oleh netizen kita, Patah ni, di kawasan Patah ni.
Di kawasan kita lah. Pantai mana kan nanti kan saya royak kan marah pula di kawasan tu, pantai tu. Tapi di kawasan pantai kita ni pun ramai hak pergi. Oh, memang tidak macam serupa skala dia panggil. Tidak serupa kita ni kena ada pandemik dan sebagainya. Orang duduk situ dengan tak pakai masknya, duduk berkumpul ramai-ramai. Jadi saya pun tak faham lah doktor. Okey, berbalik kepada sikap. Kenapa di pantai pun kita pun tidak nak jaga. Di situ pun satu masalah juga. Okay, kalau di pantai ni, kalau dia pakai mask secara proper, kemudian jarak, maknanya tidak duduk berkumpul betul-betul dalam jangka masa yang panjang, dia risiko rendah berbanding berada di dalam satu tempat yang tertutup. Pantai ni open air, tapi kalau dah terlalu crowded sampai macam berlaga bahu dengan bukan family kita lah, maknanya dengan macam family day. Family day kan banyak keluarga, banyak ni kan. Yeah. Jadi kalau dia tak mengamalkan secara betul, yang mana salah seorang je di kawasan tu yang positif, dia still berisiko dijangkit. Tapi risiko untuk dijangkiti di pantai ni kurang sebenarnya, Haji. Okay. Sebab sikap berkumpul dalam keadaan yang too crowded. Itu saya kata kalau pasal malam ni semua ni dia kurang risiko tu. Okey. Tapi sikap tadi, macam contoh kan kalau kat pantai tu ada orang jual lah ataupun ada kedai makan ke apa ke, dia duduk ataupun tak bila nak beli makanan tu tak ada penjarakan, orang yang positif mesti ada risiko terdedah. Tapi risiko tu rendah banding dengan yang duduk dalam macam kalau kenduri tadi kan kita duduk makan. Kalau di tempat kerja, duduk dalam office, dalam tempat bilik meeting ke, bilik mesyuarat. Yang ni yang risiko tinggi. Pantai kalau panas, risiko rendah lagi. Panas cuaca panas ni. Kalau cuaca sejuk, dia COVID ni kan dia cuaca sejuk. Okay. Jadi kalau yang pantai tadi saya tak risau mana lah. Kalau saya kata saya tak risau mana di situ. Cumanya kalau dah tengok ramai, janganlah pergi dah. Terutama buat budak-budak. Okay. Satu lagi tempat ni, pasar. Pasar borong, pasar-pasar. Your Mall ke, KB Mall ke. Yang tu kawasan tertutup. Kat situ risiko tinggi banding yang di pantai. Okay, alright. Saya nak ambil satu pandangan soalan daripada Puan Roslina lagi. Terima kasih Puan Roslina sebabnya begitu bersama dengan kita pada petang ni. Ada banyak soalan dan pandangan. Okey, saya nak tanya ataupun saya nak baca soalan dia. Yang pertamanya, bukan yang pertama ni, yang banyak kali ni. Apa pandangan doktor? Ni spesifik kepada doktor ni. Apa pandangan doktor kalau saya kata sekarang ini rakyat dah bosan dengan SOP? Mereka pegang konsep redha, nak patuh SOP dari dalam hati memang susah, tapi dia ikut SOP sebab takut kena saman je. So makna macam dah pasrah je ni saya dengar ni, macam dah pasrahnya Puan Roslina ni. Betul. Kalau saya cakap pun saya pasrah dah dengan COVID ni. Kita jaga kita je. Saya jaga saya jaga family saya. Tapi kena tahu macam saya cakap tadi, kalau simple case maknanya dia hanya dapat COVID yang demam sesama batuk biasa saja, alhamdulillah. Duduk dekat pusat-pusat kuarantin yang low risk, risiko rendah ni, di macam dekat Dewan tu, dekat Madinah, dekat stadium tu, yang tu okey. Tapi siapa yang akan mendapat ataupun terkena stage 3, stage 4 stage 3, stage 4 ni yang perlu berada di hospital dan mungkin perlu berada di ICU. Itu semua pekerjaan Tuhan lah. Tuhan tentukan siapa kan, itu nasib dia. Kalau kata pasrah, kalau ikut pasrah bahagian kesihatan terutama di HRPZ lah atau pengarah hospital ke, bahagian-bahagian yang involve betul directly dengan tempat, dan cari tempat ni, macam nak hampir mengalah dah, rasa letih dah. Tapi usaha lagi, buka lagi ward yang baru, buka lagi ICU, standby dalam masa yang sama macam Puan Nurul kata lah, kita doa janganlah ada kes teruk sampai kematian lagi. Tapi COVID ni dia boleh simple, dia boleh worse. Yang worse ni siapa-siapa boleh berlaku. Orang muda boleh, orang tua boleh. Budak je pun budak bergantung. Jadi kalau nak cakap bosan, saya sendiri pun saya bosan dah. Sebab dalam grup-grup, setengah grup ni, saya rasa macam orang ni duk kata Dr. Suzila ni asyik cakap pasal COVID je.
Saya cakap pasal COVID, dia tak nampak apa yang saya nampak. Okey. Orang-orang tak nampak apa yang berlaku di hospital. Hmm. Ni dalam grup, sebab macam Puan Nurul cakap tadi, dia belum kena dalam keluarga dia. Belum kena. Kalau dia kena, mungkin kena yang simpan. Okey, fine. Kalau yang teruk, kenapalah aku dulu tak ikut. Jangan tunggu sampai macam tu. Sebab siapa-siapa boleh kena COVID ni. Jadi sikap ni, sebenarnya yang mana-mana yang dia kena ni kadang-kadang dia ada perasaan macam bukan dari hati. Kebanyakannya lah Kebanyakannya yang macam dia tak ikhlas pun nak tapi kalau saya tengok siapa-siapa yang kena ni memang orang-orang yang sebelum ni dia tak jana mana lah. Okey. Puan Nurul ada nak tambah apa-apa Puan Nurul? Saya tak ada tambah apa-apa, cuma saya nak berkongsi saja. Boleh kan? Boleh. Saya nak berkongsi doa je yang boleh kita amalkan lah. Okey. Boleh ke? Boleh. Okay, salah satu lah doa yang kita boleh amalkan iaitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kita boleh amalkan selepas subuh 7 kali. Lepas kita baca tu kita hembus di tangan. Ni salah satu lah. Hembus di tangan, lepas tu kita kalau orang Kelantan kata Sapu. Luruk. Kita boleh amal 7 kali pagi, lepas asar 7 kali untuk mengelakkan sesuatu untuk jaga. Salah satulah doa. Okey. Puan Nurul, orang-orang yang mengamal doa-doa ni biasanya orang-orang yang betul-betul ikut SOP. Cakap betul. Orang yang Puan Nurul share ni alhamdulillah betul, benda ni kita biasa pun share juga kan. Jadi kalau yang mengamalkan doa ni memang dia sendiri macam Puan Rosina beritahu lah, tidak dari hati. SOP tu dia buat bukan kerana dari hati. Jadi dia tidak bersungguh lah macam kalau tak ada orang yang menyaman ni kan buka gitu kan. Jadi kalau orang ni sebenarnya sikap tadi dia memang asal dia memang betul-betul dia yakin Allah akan jaga dia, doa. Lepas tu dia berusaha lah. Lepas kemas, pakai ni. Tapi yang ni tak, dia doa saja, dia tak usaha. Itu sikap dia. Dia tidak, sikap dia sendiri sebenarnya kalau bahasa mudah, macam mana cakap, Haji boleh cakap. Dia kalau sikap berpura-pura. Dalam dua muka menipu diri sendiri juga tu. Menipu diri sendiri. Munafik. Munafik ke? Macam berlakon je. Yang ni yang kita berlakon. Bagi dia COVID ni tak nampak, kuman tak nampak. Dia jadi macam tapi bila kita tengok dari hati, ada bagusnya COVID ni tiba-tiba meningkat ya. Mungkin Allah nak tegur kita semua di Kelantan ni. Bazar Ramadan kalau tengok dekat dekat Perak dengan Selangor ribut taufan masa Bazar Ramadan. Saya tengok ada video-video yang betul. Kata Allah, beratnya Allah tegur kita semua. Dengan ributnya, dengan Kelantan ni kes je, ribut belum lagi, tak nampak lagi. Tapi COVID tu sendiri betul kita kata teguran berat yang Allah bagi pada kita supaya beringat sebenarnya. Haji, malam 1 Ramadan saya nak ke hospital malam tu. Ada lagi pergi bersukan, kata orang lain pergi terawih, dia pergi bersukan, berbasikal tengah malam, kata ya Allah, tak ada sensitifnya tentang bulan Ramadan ni. Kata Allah nak tegur lah tu. COVID ni ada kaitan juga sikap kita terlalu sambil lewa, bukannya tentang dunia ni je. Tentang akhirat pun dia sambil lewa. Betul Allah hantarkan COVID di Kelantan ni banyak, dia ada sebab-sebab yang kita tak nampak, yang boleh kita tengok daripada hati ni pun. Sepatutnya ramai kita di Kelantan ni ambil iktibar. Tapi ramai yang di Kelantan ni macam saya cakap Puan Nurul tadi lah, tak ramai yang mengamal. Kalau dia beramal baca-bacaan doa ni tadi, sepatutnya Kelantan ni tidak cukup macam tu lah sepatutnya kan. Sebab kita yakin Allah jaga kita. Tapi tengoklah kalau dengan gaya hidup malam Ramadan pun boleh lagi bersosial, boleh lagi pergi bersukan, boleh lagi pergi berbasikal, orang lain pergi terawih.
cari benda-benda yang rohaniah ni. Tapi yang lain ni, saya tak kata berbasikal tu salah di waktu lain. Tapi di bulan Ramadan tak respect langsung bulan Ramadan. Kata Tuhan turunkan COVID ni. Tiba-tiba naik, saya tengok dengan mata hati. Oh, malam tu sentap saya bila tengok orang. Kalau di Kelantan dia Melayu lah kot Haji Kalau ni di depan ni je. Saya nak pergi ke hospital lebih kurang dalam dekat pukul 10 gitu. Orang baru balik berbasikal. So bermakna tak pergilah tarawih. Ya, betul. Bila masjid suruh jarak-jarak, suruh ni kutuk masjid. Tapi tengok sikap. Saya kata sikap tadi. Okey, saya ada soalan yang ada satu lagi soalan, tapi sebelum saya nak bertanyakan soalan tu, saya nak share satu lagi ni. Saya nak share tentang SOP. Anda boleh tengok di Facebook anda ketika ini. SOP PKP di 7 daerah negeri Kelantan. Sebab takut-takut ada pupuk kita ni tak tahu ataupun tak pasti apa dia sebenarnya PKP baru ni. Okey, sebab ada sedikit kelainan lah. Okey, ada sedikit kelainan. Kalau saya tengok di sini pun nak ambil daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Antara highlightnya, rentas daerah tidak dibenarkan. Had penumpang kenderaan isu, okey, had penumpang kenderaan ikut kapasiti sebenar. Pergerakan pekerja memerlukan surat pengesahan majikan. Institusi pendidikan dibuka sehingga makluman terkini oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian. Ada jawapan kat situ tu, pemakluman terkini. So maknanya sekolah tu memang tak tutup lah sehingga diberitahu ataupun ada pengmakluman-pengmakluman lain. Kedai runcit, kedai makan beroperasi sehingga 10 malam. Okey, sehingga 10 malam. Makan di kedai ataupun dine-in tidak dibenarkan. Okey, walaupun buka sehingga 10 malam tapi tak boleh. Nak pergi kata nak pergi makan malam ni, berasa nak pergi lepak tak boleh. Lepas tarawih nak pergi mall tak boleh. Bazar Ramadan dan pasar malam tidak dibenarkan. Okey, isu pasar Ramadan dan bazar ni nanti kita akan tanya doktor dan penudah selepas ini. Kemudian solat tarawih dibenarkan atas ketetapan Majlis Agama Islam Kelantan. Okey. Kalau lihat semalam ada pengumuman daripada imam di masjid saya pergi Sokmo ni. Dia kata untuk masjid-masjid bandar, masjid-masjid negeri dan bandar dibenarkan untuk sembahyang tarawih dan solat Jumaat 70%. 70% dari kapasiti. Itu maknanya alhamdulillah lah, boleh gilah 70% tu. Jangan pula kata 70% je, nak 100%. Itu pun dah cukup nikmat dah kita beli 70% tu. 70% ni besar dah. Tapi kebanyakan kecek tu pun kadang-kadang dia sendiri pun ada tak ada juga. Dia tak pergi ni kecek. Okey, kemudian mesyuarat bersemuka dengan kehadiran agensi luar tidak dibenarkan. Majlis rasmi dan majlis sosial tidak dibenarkan. Aktiviti sukan dengan persentuhan fizikal tidak dibenarkan. Tapi seperti mana Dr. Royak tadilah, okey, saya pun gatih juga. Okey, saya ni pun gatih juga, tapi di bulan Ramadan ni saya gantung lah basikal saya tu untuk sementara waktu. Kita gantung dulu sementara waktu. Tapi misal kata nak gatih, tengok taing lah. Tak taing misalnya kita huk sapah mah tak boleh. Ambil basikal kita huk sapah. Kalau petang tak ada masalah. Tak ada masalah petang. Okey, saya nak kembali kepada isu bazar Ramadan dan pasar malam ini. Lagu mana sebenarnya? Sebab ada lah para peniaga-peniaga kita ni kata Allah tak boleh cari makan dah. Lepas tu kita pun dah order banyak dah material barang-barang basuh gini, ada kena bayar dan lagu mana secara peribadi lah tengok isu ini. Doktor, lagu mana kita nak oyak, nak tenang ke popok kita ni, relax dulu boh. Lagu mana? Ya kalau saya seorang pembeli dia boleh guna yang mana-mana dia dah beli untuk masak ke apa tu. Dia boleh buat secara COD. Secara COD sebabnya COD ataupun Foodpanda ke Grab ke yang daftar kita boleh order melalui itu je kalau yang tak nak kerugian di samping tu. Ataupun kalau gerai sebab bazar Ramadan ataupun pasar malam ni dia kawasan yang berkumpul macam saya cakap tadi. Cuma risiko dia rendah, tapi kalau dah dia rapat-rapat ni nak menunggu kan, bila kita nak membeli kan, nak menunggu dalam jangka mungkin 10 minit, 15 minit, itu risiko yang boleh berlaku penyebaran COVID tu. Jadi kalau saya tengok di Kubang Krian ni dia pasangkan kanopi tu, kanopi yang besar yang memang boleh orang berkumpul di situ. Macam kenduri lah. Dia akan jadi macam kenduri juga. Duduk dalam masa yang lama, menunggu. Pakai mask tadi mungkin tak pakai mask secara proper.
Kalau saya pergi pasar malam yang di Kupang Kering yang sebelum tutup baru ni, syarat je. Maksudnya syarat je dia punya termometer tu letak macam tu, hand sanitizer main letak je tapi tak ada pengawalan. Jadi yang tu yang bila dibatalkan tu saya setuju sangat sebabnya sikap daripada pengguna, pembeli dan juga sikap daripada penjual sendiri yang memang tak cakna mana. Jadi kesilapan daripada siapa kalau nak cakap sekarang ni? Kesilapan daripada kita sendiri yang mengakibatkan kerugian kepada kita juga. Jadi harapnya kali ni iktibar kali yang keberapa dah yang kena cakna daripada semua orang, terutama penjual ataupun penjual lah, sebab yang affected sekarang penjual. Kena cakna betul. Okay? Kalau saya pembeli ni saya tengok tempat. Kalau memang dah crowded kita lari je. Nanti kalau nak beli rela tak beli. Kalau memang kau kedai tu ataupun tempat tu yang memang tak jaga SOP. Kita kuasa pembeli lah. Kalau kuasa penjual ni, ini dia. Jangan takut hilang pelanggan kalau kita tak ikut SOP. Yang ni saya cakap dulu dah kan. Haji, betul. jangan takut hilang pelanggan. Sebabnya ramai orang yang ikut pun makin ramai orang pergi ada. Okey, itulah kalau kita nak tengok kan. Kalau kita nak tengok ni SOP ni jangan tinggal SOP lah. Kita tengok, kita kecek belaka SOP. Budak kecek pun pandai. Oh SOP. Tapi berbalik kepada kita lah. Kita ni macam Puan Roslina kata ni, kita buat ni ikhlas ke tak? Pada setakat kalau di kedai makan contohnya lah, ataupun even di tempat-tempat lain, di masjid contohnya lagi, di mana di kedai-kedai runcit ke di mana-mana, kita boleh buat secara fizikalnya, kita boleh buat pakoh di situ dok, kita buat penjarakan, kita letak. Tapi sejauh mana kita ni nak buat sungguh-sungguh dok, dia gini je, dia punya KPI, Key Performance Indicator ataupun result dia senang je. Kalau kita patuh betul-betul, statistik kita tak naik. Tu je bendanya. Dah. Dia akan relate gitu. Kalau kita kata, kita ni buat macam-macam dah ni. Macam-macam buat patuh ni statistik naik. Itu pelik. Tapi learn ni kalau kita kata, memang tak terkejut pun. Statistik naik ni tak terkejut pun. Saya tengok saya tak terkejut tak terkejut pun. Sebab saya tengok laluan. Saya pergi memang tempat saya pergi tak ikut SOP mana pun. Jadi itu saya kata kalau ke Puan Roslina saya pun bosan dah. Boleh cakap pasal. Tapi jangan bosan. Tapi jangan bosan sangat doktor. Kita memerlukan doktor ni. Nama ke seorang penting. Nama ke pakat bosan saja gak. Jumpa Tok Bomo kita lepas ni ya Covid. Jumpa Bomo dah. Kalau saya dengar kita cakap. Okey. Banyak pukul berapa dah kita ni? 4:21 nak asar dah. Saya janji asar nak berhenti. Penurun. Apa lagi agak-agaknya yang nasihat daripada public lah. Saya Puan Nurul ni saya respect lah kalau dia betul-betul cakap. Patut yang ni kalau saya sendiri saya pun insyaAllah saya memfollow SOP lah. Banyak macam saya ada kenduri-kenduri saya tak pergi sebab saya rasa itu salah satu dah tu yang menjaga kita menjaga kita dan family. Betul. Saya nak jaga hati orang ni tak boleh nak jaga sangat. Saya mengharapkan doa tadi kata biar benda-benda ni tak berlaku kat keluarga kita macam amalan-amalan Puan Nurul ajar share tadi. InsyaAllah. Tapi kalau untuk penjual tadi jangan takut rezeki kita disekat dengan hanya SOP ni Sebab rezeki tu Allah dah tentukan untuk semua orang. Kalau ikut secara betul SOP ni salah satunya sikap lah. Sikap kita niatkan kita nak memudaratkan orang lain. Kalau kata sabit tempat itu penyebab kepada kes meningkat, kan kat situ dah sekarang tengok dah saya kata dah tersekat lah kan. Dah tersekat, bukan dah tersekat, Allah menegur. Saya kata Allah menegur lah. Sikap yang sikap kita semua. Okay, alright. Yang ni yang benda point yang ni kita kena ambil. Semua sekali kena. Termasuk kita di pejabat kesihatan ataupun di bahagian kesihatan ni pun kita ditegur juga. Mungkin kita dah lupa ke apa ke kan. Tempat kita biar staff apa semua. Tapi sekarang ni ingatkan balik, cari balik, cakna balik. Kalau saya di hospital pun itu dah longgar sikit. Kita dah bagi orang masuk.
Tapi bila bagi orang masuk kan, bila jadi kes, dah start balik kita berjaga-jaga. Benda-benda ni lah tegur semua orang lah. Okey. Alright. Hmm. Okey doktor, Puan Nurul, saya dengar azan asar ni, saya nak berhenti dah. Ini adalah satu rancangan yang saya tidak minta panel buat kesimpulan. Saya je buat kesimpulan sebab asar dah. Bad. Okey, apapun terima kasih kepada semua yang turut bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Suzila dan Puan Nurul yang membicarakan tentang satu topik iaitu PKP, okey, SOP versus sikap. Tapi rata-ratanya kitalah yang menentukan sama ada SOP ini ada SOP-nya ataupun SOP tinggal SOP. Kalau sebab kita lah segala-galanya. Kita yang buat, kita yang patuh, kita tak patuh, itu pun hak milik kita belaka. Jadi seperti mana saya kata tadi, kalau kita patuh, betul-betul patuh, statistik tak naik. Tu je. Nampak situ je. Kalau statistik naik, maknanya kita ada something wrong somewhere situlah. Okey, so insya-Allah terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami. Saya terpaksa cutkan kita punya rancangan ni. Sebenarnya kalau nak catch up banyak lagi 2 jam 3 jam tak cukup, tapi dimandangkan bel bunyi dah, saya pun nak semaya asam petang. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Firman Hajmah. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan Nurul bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada okey yang komen-komen tu, terima kasih dah. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.